Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidi, hamdan syakiri, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصورا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala bersama-sama dapat kita menyambung kembali baca kitab kita, kitab hikam Hikam Jawi, terjemah daripada Arab, kitab yang dimasyhur dengan Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kitab-kitab begini dan seumpamanya dia nak memimpin hati kita supaya muamalah hati dengan Allah Ta'ala tu, muamalah ni yakni berurusan hati dengan Allah Ta'ala tu biar betul, biar comel, supaya menjadi hamba yang sebenar-benar hamba, bukan sekadar lafaz hamba yang kita ucap di bibir, bukan sekadar rupa hamba kita gambarkan dengan amal ibadah, dan yang paling penting sekali rupa hamba dalam hati itu. Untuk nak menjadi lendik comel rupa kehambaan dengan hati, itulah kita perlu kepada kita tasawuf, kita ilmu hati, supaya kita benar-benar menjadi hamba yang soleh, yang memiliki sekutul hati yang sejahtera. Hamba yang soleh comel syariat luar, baru orang panggil hamba yang soleh. Tapi tak cukup dada tu sekutul hati yang sejahtera di dalam hamba yang soleh, barulah kita jadi hamba Allah Ta'ala sebenar-benar hamba. Nak menjadi hati yang betul-betul sejahtera itulah kita kena cuci dengan ilmu tasawuf, kita pimpin dengan ilmu tasawuf, supaya soleh itu zahir dan batin. Tapi kalau kita tak belajar ilmu tasawuf, dibimbing soleh luar, fasik dalam. Kerana inilah kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, sesungguhnya mereka yang tidak mempelajari ilmu, kaum yang tidak mempelajari daripada ilmu golongan kami, yaitu ahli-ahli sufi,
tidak belajar tentang kelakuan hati, ilmu tasawuf, maka ditakuti, kata Imam Ghazali, mati dalam keadaan fasiq. Itu dia. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala alaihi. Sekat mana weh kita berhenti hari tu? Kaifa yashraqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Untuk surat 9. Hikmah dalam kurungnya itu. Kaifa yashraqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Kita baca hikam dalam kurungnya itu dulu. Kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Itu dia bersambung, hikam tu dia berkait itu. Kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagi itu kena bermolek lah. Pasal bagi ni satu perkara yang penting juga. Idza sahal i'rabu sahal makna. Bila sah i'rab bagi sah dah makna dia. Kerana makna dia turut bagi. Sebab itulah penting kita bubuh bagi molek. Orang cerita lah masa Tok Guru bergeming dulu, dia ngaji kalimah ala pun dia buh bagi. Ala haraf jar. Orang tanya apa buh bagi? Dia kata takut tukar. Ala tu boleh jadi ali, boleh jadi ali, boleh jadi aliyun, boleh jadi ula, boleh jadi ulia, ya boleh jadi macam-macam. Kalau kita kira ala tu haraf jar, orang duk pondok pikak mau tadi pun jaga berbagi atas kalimah ala, tapi nak royaknya cermaknya orang-orang dulu. Baik. Kaifa yashraqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Kata Ibnu Athaillah, betapa bagaimana, kaifa bagaimana, di sini dia bermakna betapa, tak apalah. Yashraqu bercahaya, qalbun oleh hati. Bagaimana hati nak naik cahaya, nak bercahaya hati, nak cerah hati, nak jerilah hati. Bagaimana nak jerilah hati? Suwarul akwani, sedangkan kita kena bubuh wal hal pun boleh, sedangkan pun boleh. Segala rupa akwan. Suwarul akwan, suwaru jamak daripada suratun. Suratun satu rupa, suratani dua rupa, suwarun beberapa rupa. Al akwani jamak daripada al kauni. Bagaimana nak cerahnya hati, katanya dia. Bagaimana nak cerahnya hati dengan nurillah, dengan syuhudkan Allah. Sedangkan rupa-rupa akwan,
Rupa-rupa akuan makna ni makhluk lah. Rupa-rupa akuan, rupa-rupa makhluk, manusia, benda, pokok kayu. Rupa-rupa akuan muntabi'atun fi mir'atihi, cop, lekat di dalam cermin hatinya. Nak cerahnya hati, sedangkan rupa-rupa gambaran-gambaran makhluk bertepek, kita Kelantan istilah tepek lah, bertepek di muka cermin hati. Bagaimana? Sebab cermin dia tak takak dua gambar yang sama. Kalau ada gambar ni, hilang gambar lain. Jadi cerah hati kita kalau selagi rupa-rupa makhluk bertepek di muka cermin hati. Itu rupa-rupa makhluk ni bukan benda yang najis maknawi pun, bukan dosa pun lagi. Tapi kalau rupa-rupa makhluk pun bertepek di muka hati, dah cukup untuk menjadikan hati kita tu gelap. Tapi kalau di muka hati tu ada sifat kebinatangan pula, sombong, riak, ujuk, takabur, pemarah, tu bukan rupa-rupa makhluk dah tu, sifat maka lagilah hati menjadi gelap gelemak. Hati menjadi gelap gelemak. Di sinilah nak bahawa kita mengangin-angin seakan seketul hati yang cerah, pancar dengan pancaran nur makrifat. Tapi kita tidak cuba buai dulu karat-karat makhluk yang bertepek di muka hati kita. Bagaimana mata hati nak nampak Allah kalaulah rupa-rupa makhluk bertepek di mata hati itu? Buai dulu. Maka ketahui olehmu bahawasanya hati itu sirrun yang latif. Hati itu rahsia Allah Ta'ala yang latif, yang mohon nemu. Latif di sini halus ataupun seni. Hati kita ni sirrun, satu sir, rahsia, yang latif, yang seni, yang halus, ditaruhkan Allah, yakni Allah Ta'ala cipta bubuh bagi manusia di dalam dadanya daripada pihak lambung kiri. Hati kita ni, maksud hati mana ni yang dikatakan sirrun latif, yang jadi pertaruhan Allah di lambung kiri, iaitu hati yang basah rohani. Hati yang basah rohani, bukan hati jasmani. Hati jasmani seperti hati lembu, boleh jamuh, boleh pegang, boleh setuh, boleh ramah, boleh belah, boleh jurang, tepat teripungnya darah. Itu hati jasmani. Hati ni repuk, hati ni hancur, hati ni akan binasa. Hati ni serupa yang kelah hati lembu. Bukan hati tu. Yang dimaksudkan hati ialah hati rohani, yakni hati rohani yang bertakhta dalam hati jasmani. Hati rohani inilah hakikat keakuan. Yang kita dok kata aku semayah, tu rumah aku, ni anak aku, gotu aku buat. Aku tu lah, nama tu nama bagi tubuh. Aku, hakikat keakuan itulah kita sebenar-benar diri kita. Itulah hati kita. Hati ni tak boleh jamuh, tak boleh tengok, tak boleh setuh, tak boleh rasa, tak boleh belah, tak boleh bagi,
dia tak binasa. Hati ni tidak ada pada binatang. Duduknya hati ni dalam hati jasmani, seperti mana raja duduk dalam singgasana, mentadbir segala anggota bertakhta dalam hati jasmani. Hati itulah yang dimaksud sirrun latifun, yang pertaruhan Allah Ta'ala dalam diri kita. Ini yang membezakan kita dengan haiwan, yang membezakan kita dengan malaikat. Dialah yang akan dipertanggungjawab segala amalan kita di hari akhirat esok. Ditanggung dosa dan pahala. Dialah segala-galanya. Ia datang daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Hati ni nama dia dengan berbagai-bagai dengan iktibar kelakuan dia. Dia dinamakan qalbun, hati. Iktibar dia tempat makrifat, tempat tubiknya perasaan. Dia juga dinamakan nafsu, dengan iktibar ada sifat-sifat syahwat. Dia juga satu ketika dinamakan ruh, dengan iktibar keluar nafas. Dia juga dinamakan akal, dengan iktibar kerja dia sebagai berfikir. Dia juga dinamakan jiwa. Berbagai-bagai nama dia. Berbagai-bagai nama dia. Tetapi nama-nama itu hakikatnya benda sah. Benda sah. Dia panggil ta'addudil ismi ittihadul makna. Berbila-bila nama tapi bersatu makna dia. Bersatu makna dia. Dan hati ni tidak binasa. Hati itulah yang kita nak cara ni, yang disebut oleh musannif dengan kata kaifa yashraqu qalbun. Maksud hati itulah, hati itulah. Hati ni dalam melihat Allah tanpa mata, mendengar kalam Allah tanpa telinga, memahami dan berilmu, sudah berilmu tanpa belajar. Dia sudah mengenali Allah Ta'ala di alam ruh. Hati ni cumanya bila dibangkitkan jasad, dihantar ke dunia, dicantumkan dengan jasad, maka bersepakai dengan unsur-unsur bumi, unsur-unsur jasmani, unsur-unsur dunia. Pada ketika tu lupalah diri dia sebenarnya siapa. Lupa dia, gelak dia. Gelak dia. Inilah tujuan diutuskan Nabi dan Rasul, diturunkan kitab untuk mengembalikan hati itu kepada sifat fitrah asal dia. Sifat fitrah asal dia. Itu dia. Maka sirrun yang latif, sir yang halus, sir yang seni, ditaruhkan Allah Ta'ala bagi manusia di dalam dadanya pada pihak lambung kiri. Sebab itulah kita semaya bila tak qiyam, kita kesok kot tangan kiri tu, kot sebelah halik kiri tu. Ibarat sungguhnya jaga hati dirupakan dengan rupa luar. Nak royak kata sesuatu perkara ni bila kita bersungguh dalam, ia akan terbekah dengan anggota luar. Sebab itulah kita bila qiyam, kita sunat, kita kesok sikit alik kiri. Ibarat daripada tangan kita tu peluk hati dalam semaya, jaga hati dalam semaya, genggam hati dalam semaya. Jangan lepas hati duk lolah luliah, pergi derak situ, derak sini. Malu ke Tuhan.
Tu ibarat daripada kesok alik kiri sikit tu. Tapi kesok moleknya kesok dengan kepala-kepala baru batas semaya. Batas semaya. Batas semaya. Tu isyarat kepada kita kesok duk alik kiri tu, isyarat pada jaga hati. Kata Luqmanul Hakim, mu jagalah 4 anggota ketika pertama, jaga mata ketika masuk rumah orang. Yang ketiga, jaga mulut ketika dalam majlis. Yang ketiga, jaga tekak ketika berdepan dengan hidangnya. Yang keempat, jaga hati ketika mu dalam sembahyang. Pesan Luqmanul Hakim, inilah 4 anggota yang penting kita kena jaga pada 4 ketika. Jaga mulut ketika dalam majlis orang. Maknanya jangan kita tengok orang duk kecek hadiah. Kecek dengan orang jangan menyakiti. Kecek dengan orang jangan supah serana. Jangan menyekik menyindir. Jaga lidah, jaga mulut ketika dalam majlis. Kadang lazimnya bila duk orang ramai kita duk kecek hak orang. Jaga mata ketika dalam rumah orang. Maknanya kita pergi rumah orang, kita tunduk mata tu. Jangan luliah. Tengok lampu, tengok kursi set, tengok meja makan, tengok kapek, tengok tu, tengok ni, tak ada adab. Tuan rumah tengok kita pun. Dia akan mari rasa perasaan tak selesa lah. Dia akan timbul hubud dunia bila kita tengok begitu. Jangan. Jaga tekak ketika berdepan makan ni. Maknanya jangan jadi pelahap. Lapar setara mana sekalipun, berahi setara mana sekalipun, bila berdepan dengan hidangnya juadah, jaga tenggorok. Jangan cak puak. Tahu selera kita ya. Jangan. Junga makan ni jauh pada kita tunggai punggung. Mujur tak semai. Ni orang bagi tak jaga tekak dalam ketika jaga. Dan paling penting sekali jaga hati ketika di dalam solat. Jaga hati dalam semaya. Jangan biarkan hati kita pergi kok beraya apa keluar. Malu Tuhan. Amo nak misal kalau kita duduk semaya, kita duduk rokok sujud iktidal tu, kita bercakap dengan Allah bil fi'li, membesarkan Allah dengan rokok. Kita kalau tak kata subhana rabbiyal azim pun, rokok tu sendiri berkata subhana rabbiyal azim bil makna. Ketika kita sujud walaupun mulut tak kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Tuhan yang maha tinggi dengan kepujian pun, walaupun kita tak kata gitu, kita dah kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih bil makna dengan rupa sujud tu dah. Kemah pula dengan kata di bibir pula. Kita baca Fatihah dan setiap segala kelakuan yang kita baca dalam semaya, kita berkecek tu dengan Allah Azza wa Jal. Cuba bayar mulut duk bobel-bobel berkecek dengan Tuhan, tubuh badan bertunggang berinteraksi dengan Tuhan, sedangkan hati sak perak mengadap kau lain. Tak malukah kita? Tak malukah kita? Yang paling teruk tak ingat berapa rakaat. Allahu Rabbi. Sesuatu yang paling memalukan, yang patut kita rasa malu, ialah bila kita tengah duduk semaya tak ingat berapa rakaat. Ini patut kita rasa malu sangat-sangat di hadapan Allah. Siapa tak ingat berapa rakaat? Sujud sahwilan kita paling makmum belakang. Apa tak tegur lebih? Kita pun tak ingat juga. Pakai dia tak ingat. Hamba pun tak ingat juga. Tok Imam pakai tu nak tegur ke mana, dia sendiri pun tak ingat juga. Malu. Seolah-olah mulut kita duk puji Allah, badan kita duk sujud, duk rokok, duk berhadapan dengan Allah, hati kita merewang ke lain. Seolah-olah kita kecek dengan orang, muka beradab mulut kecek, tapi muka kita paling kot lain. Apa perasaan orang kata? Orang kata tak ada adab. Jaga hati dalam sembahyang. Hati ni jaga hati dalam sembahyang tu.
Orang yang betul-betul jaga hati dalam semaya, dia tak tahu gapo dah berlaku keliling kelalai dia. Dia tak tahu cara gapo dah. Dan segumpal daging itu, yakni hati zahir itu, jantung itu, menempati kenderaan hati jasmani, menempati kenderaannya, tempat dia duduk. Istilah lain dalam kitab lain dia buat bandingnya seperti istana dia. Dan tiap-tiap anggota jasad itu askarnya, mata, telinga, mulut, kaki, tangan, perut, kemaluan, askarnya, tentera dia. Dan hati itu raja baginya. Hati rohani yang bertakhta dalam hati jasmani, raja yang mengawal segala askar-askarnya, yang sangat patuh kepadanya. Kalau hati rohani kata tak apa-apa, tangislah duduk. Kalau hati rohani kata supah kau, mulut supahlah duduk. Nak royak kata anggota kita luar ni sangat patuh, taat sangat kepada hati yang bertakhta dalam hati jasmani itu. Begitulah kaitannya, kedudukannya. Dan hati itu raja baginya, dan bagi raja itu dua muka. Itu dia. Hati sirrul latif, hati rohani itu, raja tu mempunyai dua muka. Satu muka menilik ia kepada dirinya. Satu muka hati rohani itu menilik ia, yakni dia berhadap kepada dirinya dan kepada segala askarnya. Satu muka hati dia berhadap kepada diri kita, lakung hak kita, keinginan kita, dan askar-askar dia, yakni anggota-anggota zahir kita. Dan satu muka menilik ia kepada Tuhan, dan satu muka lagi dicipta untuk menilik kepada Tuhan pencipta dia. Tu sebenarnya. Tengok dia, ahli ilmu tasawuf, dia boleh postmortem, belah, boleh cerita kita tu. Pasal mereka yang mengada kitab ni doktor rohani, dia tahulah. Dia tahu. Seperti mana doktor jasmani, dia boleh tahulah tubuh badan kita ada bergapo ni, fungsi bergapo, dia tahu. Ni pengarah kita seumpamanya, mereka ini doktor rohani. Dia terokai, dia selami, dia belahi diri kita, sehingga kan hati itu dia boleh teroka, boleh cerita sampai begini. Sebelah muka hati seorang lagi itu berhadap kepada Tuhannya. Itu dia. Maka muka yang awal itu, yakni yang berhadap kepada diri dan kepada segala askar tu, muntabi'un, di dalam matanya segala rupa akwan, terlekatlah muka hati, muka hak tu lah tu, muntabi'atun, bertepek, segala rupa akwan duk lekat situ lah tu. Rupa makhluk, kelakuan makhluk, tabiat makhluk, semua makhluk duk bertepek di muka hati yang pertama tu. Dan satu hati itu akal, dan satu hati itu akal, dan selama lagi akal itu di bawah ghita'ul akwan. Ghita' ni tutupan, ghita'ul kaun, maka qalbun itu ditawannya hingga apabila dihilangkan ghita', yakni tutupan
daripadanya, maka hilanglah akal yang bertambah itu, dan zahirlah athar, yakni bekah, dan bercahayalah anwar, cahaya-cahaya, maka menilik ia dengan nurnya, iaitu nur cahaya yang ditaruhkan di dalam batin hati itu, iaitu lah dinamakan mata hati. Dan telah datanglah yang hak, kok situ tempat kenyataan Allah Azza wa Jal, dan hilanglah yang batil, maka lari, tak ada, habislah segala yang batil, iaitu segala makhluk. Jadi dua muka tu. Jadi terserah pada kita lah nak mengkedepankan muka mana. Kalau kita mengkedepankan muka yang pertama, hati yang berhadap kepada diri dan segala anggota dan kepada segala makhluk, makhluk yang kita nampak, makhluk yang kita nampak. Bahkan muka yang kedua, hati muka yang kedua tadi pun tertarik dengan pandangan muka yang pertama tu. Tapi kalau misalnya kita mengkedepankan muka yang kedua, muka hati yang kedua yang menilik kepada Allah Azza wa Jal, maka pada ketika itu muka yang pertama akan mengikut, dan segala anggota pun terikut dengan tilikan dia kepada Allah Azza wa Jal. Itu dia. Sebab itulah muka pada muka yang pertama tempat tepek makhluk tu, kena buai, kena cuci, kena buai, kena cuci, buai, cuci dengan istighfar, cuci dengan ilmu, cuci dengan mujahadah, cuci dengan tadabbur pada ayat-ayat Allah yang bahasa makru'ah, cuci dengan tafakur, fikir pada ayat-ayat Allah yang bahasa manzurah, cuci. Bila muka yang mati yang pertama tadi dibersihkan daripada rupa-rupa akuan makhluk yang bertepek, maka dengan sendiri muka yang pertama menguasai keseluruhannya. Pada ketika itu bukan setakat muka yang kedua berhajat kepada Allah, muka yang pertama pun berhadap kepada Allah, dan seluruh anggota tertarik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang itu keadaan dia. Itu dia. Sebab itulah zikir-zikir ni diperlu, disuruh kita berzikir tu kan, nak cuci karat-karat makhluk yang melekat di muka hati itulah. Di kulli syai'in saqulah, tiap-tiap sesuatu itu ada pencuci dia. Wasaqulatul qalbi, dan pencuci hati zikrullah. Likulli syai'in saqulah, tiap-tiap sesuatu itu dia ada karat dia, perlu kepada cuci. Besi dia ada karat, perlu kepada cuci. Wasaqulatul qalbi, dan pencuci hati daripada karat hati, supaya hilang rupa-rupa makhluk yang bertepek di muka hati yang pertama tadi. Zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. Itu perlu kepada zikir, istighfar, selawat, tasbih. Tu nak cuci dah tu, nak cuci. Kita nak cuci hati, dahlah hati tu lalai, tak ada pula pencuci dia, malah pula berzikir. Bila hati kita nak cerah melihat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Ta'ala tidak menjelma dalam hati yang penuh bertepek dengan rupa-rupa makhluk. Allah Ta'ala tidak tajalli dalam hati yang berkarat dengan rupa-rupa sifat tabiat makhluk. Itu dia. Sebab itu Allah Ta'ala firman kepada Nabi Daud, ya Daud, bersihkanlah rumahku, aku nak diami. Lalu Nabi Daud keharani, rumahmu mana? Rumahmu ya Allah, bersihkanlah rumahku. Allah Ta'ala khitab kepada Nabi Daud, ya Daud, bersihkanlah rumahku, aku nak duduk. Nabi Daud tanya, rumahmu? Di mana rumahmu? Sedangkan Tuhan ni mana ada rumah? Rumah dia buat atas muka bumi tu, bukan isyarat dia duduk. Tuhan tak bertempat. Tapi tu Tuhan buat rumah di Mekah dengan Kaabah tu, Tuhan buat berapa? Isyarat nak royak kata dia ada.
Nampak tu? Nak wayak kata dia ada. Dan nak suruh kita berhadap kepada dia. Tahu je. Bukan Tuhan buat rumah yang lagi duduk sebab kita. Pasal dia ni tak bertepat awal-awal lagi. Tak berkait dengan masa awal-awal lagi. Kerana masa dan tempat ni alam. Sifat alam. Baru belaka-laka. Benda ni wujud setelah Tuhan jadi. Hari, bulan, bintang, langit, bumi. Baru ada istilah datah, bawah, tinggi, rendah. Belum pada ada segala-galanya. Maka tak ada berlaku istilah-istilah tu semua. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala dah wujud dengan diri dia. Seperti mana Allah Ta'ala ketika tu dia lagu tu. Lagu tu lah Allah Ta'ala ketika la ni. Nampak tu? Sebab itulah tak kan ni, kita tak boleh menyabitkan pada Allah Ta'ala tu berjihad. Kerana jihad tu makhluk lagi baru. Tak boleh mengkaitkan Allah Ta'ala dengan tempat. Kerana tempat tu makhluk lagi baru. Kerana tempat-tempat ni semua makhluk. Tuhan buat datah. Pasal tempat kediaman malaikat. Tuhan buat bumi. Tempat kediaman orang. Tuhan buat air. Tempat kediaman ikan. Tuhan buat bumi. Tempat kediaman cacing. Bagai-bagai. Seumpamanya benda-benda lagu tu yang bertepak-bertepak ni. Kalau kata datang spesies malaikat. Kalau kata bawah spesies makhluk manusia. Maka Tuhan ni bukan spesies malaikat, spesies jin, spesies apa. Kok mana kita nak kaitkan Allah Ta'ala dengan tempat? Subhanallah. Habis tu Allah Ta'ala buat rumah dia tu nak mengisyarat dia ada. Tu dia. Aku ada. Bukan dia pergi duduk situ. Dah kan ni. Seperti dipahal oleh setengah-tengah orang hak zahir yang sikap akal. Dan satu iktibar yang kita ambil fikir ni, rumah Tuhan biarlah atas jalan majazi pun, biarlah dia tidak duduk pun, biarlah dia buat rumah isyarat nak kata dia ada tempat hadap kita semayang, tapi jendela tak ada, bumbung tak ada, tangga tak ada. Nak rayawi berapa yang luas dia rumah Tuhan. Padahal Tuhan kali nak buat rumah dengan zubarjat boleh, dengan emas boleh, dengan mutiara boleh, dengan segala benda-benda yang maha atas muka dunia boleh. Tapi nak ayat kata dia buat rumah dia atas muka bumi, tangga tak ada, jendela tak ada, bumbung tak ada. Setara tu je. Bapa tu Tuhan nak rayak pasal tempat binasa. Kita buat rumah subak, Masya Allah. Rumah kita tu bukan main. Dengan comel nyalanya, dengan hiasannya, dengan begitu begini dan sebagainya. Tak kan ni? Allahu Rabbi. Tak malu kau tengok kau rumah Tuhan. Seolah-olah kita nak kekal di dunia. Tuhan sindir tu. Sebab tu kita buat rumah ni jangan berlebih-lebihan lah. Tu orang setara rumah Tuhan, setara tu je benda. Kata rumah kita tu siapa kau begitu mu. Allahu Rabbi. Kalau kata bapa buat rumah besar begini macam ni, jadi anak anu. Jak botel. Kita buat dengan rumah setara tu, dengan besar setara tu, dengan bilik setara tu. Masa tu anak-anak kita kecil, umur 7-8 tahun, 13 tahun. Buat ke rumah untuk anak kita cedera dah belah-belah. Sedangkan anak kita nak ke rumah umur 30 nu. Bini belaki ni baru nak ke rumah, nak ke bilik. Masa tu dia tak say dah design rumah pok tu. Dia tak say dah. 30 tahun lagi design rumah lagu lain dah zaman dia. Sebab tu lah mak pok bukan main susah buat rumah besar-besar banyak-banyak dengan bilik. Boleh ke anak jual bodoh-bodoh gitu je.
Sedangkan yang boleh buat rumah, bekerja suku semai siapa tak ada nak mengaji. Kerja suku semai tak ada nak maya jemaah. Kerja suku semai tak ada nak itu ini dan sebagainya. Sangat-sangat merugikan kita. Bila boleh ke anak, anak tak duduk-duduk pun. Jual bodoh begitu je. Tapi anak tak jual pun anak rombok dah. Pasal Zamir dia design lain dah. Tidak design tu dah. Sebab itulah kita ibu bapa tak usahlah kita duk lebih-lebih sangat ataupun dah kita siapa membelakangkan kerja agama, membelakangkan ibadat, membelakangkan jemaah, membelakangkan zikir, membelakangkan mengaji, membelakangkan masjid. Tak kena merugikan kita. Buat qada-qada sudahlah. Tapi buat umur besar-besar pun akan datang duduk setepak yo. Bilik tidur jambe dapur. Situ dapur jambe katil jambe dapur. Setengah-setengah orang katil tu lah jambe dia. Tak ada apa-apa lah duduk. Tu yang kita nya. Tu dia. Jangan duduk besar-besar sangat rumah. Jangan. Wa ala kadar tu dah lah. Tu dia. Anak duduk besar-besar cari diri lah. Itu dia. Faham tu. Tupu kepada ni. Ibadat tupu kepada mengaji, tupu kepada belajar, tupu kepada upgradekan hati tu. Anak dia besar, dia pandai cari sendirilah. Tak usah rusing lah. Kita tak usah takut lah anak sesak, anak kehosne pada kita. Dalil kita kehosne pada pok kita kan. Mana ada kita kehosne pada pok kita? Jangan. Banyak kita kehosne pada pok kita. Lagu tu lah anak kita akan datang. Jangan duk fikir jauh-jauh sangat. Dia ada tuan dah. Nampak tu? Tu dia. Dia ada tuan dah. Baik. Maka am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Atau betapa berjalan ia kepada Allah dengan hatimu tu. Padahal ia tertambak tu. Muqabbalun maknanya tertambak. Bisyahawatihi dengan segala nafsu syahwat dia. Bagaimana hatimu nak jadikan satu kenderaan yang bermusafir mencari Tuhan dia, sedangkan hati terbelenggu, tertambak dengan nafsu syahwat diri dia. Tak lagi hati itu dibekah dengan nafsu syahwat, dibeban dengan nafsu syahwat. Bagaimana hati nak mengembara untuk menuju kepada Allah. Tak lagi ia jadi berat. Bagaimana? Maka orang yang tertambak itu tiada boleh ia berjalan. Hati yang tertambak dengan ikatan nafsu syahwat, dia tak boleh nak pergi jalan. Dia tak boleh jalan. Maka tiadalah boleh kembali ia kepada Allah daripada pertambatan syahwatnya. Hati yang tertambak tak boleh kembali kepada Allah dalam keadaan tertambak tu. Tak boleh. Sebab itulah kita kena lawan nafsu syahwat kita. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat kecek, syahwat kemaluan, syahwat dunia, syahwat suka, syahwat malah. Kita kena catah, gerak tambat syahwat tu. Putuh. Baru ingin hati kita nak bangun semaya malam, nak berzikir kepada Allah, nak istighfar, nak selawat. Baru ingin. Jadi kalau kita nak pergi nak buat benda-benda tu semua, sedangkan kita tak rungkaikan tambatan syahwat, dia tak boleh pergi. Dia buat pun buat dengan nabi je. Buat dengan nabi je. Bolehlah sebentar kita lawan, lepas tu pong jauh. Dia nyetok balik semula. Pasal kita tak kerak lagi tali syahwat yang menambah hati kita tu. Tak erak nak buat amal ibadah. Boleh tahan cari air tawar togok lah jawab dia. Jawab dia. Dan sesungguhnya tiadalah dapat berjalan daripada alam tabi'at kepada hadratil haqqi ta'ala. Maka kerana kalau hati tertambak dengan nafsu syahwat dia, nafsu syahwat ni diumpamakan seperti tali yang menambak hati, membelenggu hati. Maka kerana itulah kalau misalnya hati kita tertambak dengan terlekat, suka dengan alam tabiat, alam dunia, alam jasad, alam bumi, suka, hilang, seronok dengan benda lagu ni, dia tak boleh jalan kepada hadratil haqqi, kepada Allah Ta'ala.
Sebab itulah orang-orang yang berjaya menuju kepada Allah ni kan, oi, yang mujahadah dengan nafsu poso dia, nafsu poso dia. Kalau kita baca sejarah-sejarah ulama-ulama ahli sufi, Allahu Rabbi, hebat-hebat ibadat dia, nak lawan nafsu syahwat. Bukan apa, maka kerana demikian itulah lazim mesti meninggalkan segala syahwat. Kita kena catah bagi orang yang berkehendak, bagi sesiapa yang ada cita-cita hendak berjalan kepada jalan hak, kepada jalan sebenar, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau yang mubah sekalipun, jikalau dalam soal-soal perkara yang harus sekalipun, kalau dia berunsur nafsu, tinggal. Jangan tinggal benda haram saja, jangan tinggal hak makruh saja. Bahkan kalau misalnya mubah sekalipun, bila dia tu ada kepentingan nafsu, tinggal. Siapa gitu sekali, gitu sekali. Dan kerana demikian itu, kata setengah mereka itu, yakni ahli sufi, bermula sengak tebuan atas badan yang luka itu terlebih mudah daripada sengak syahwat atas hati orang yang tawajjuh, yakni ahli tawajjuh, yang telah mengambil nekat untuk berhadap kepada Allah. Sengak tebuan yang ketik pada luka tu, pedih dalam sakit, walaupun setara tu baik hak tu daripada sengatan nafsu syahwat yang jak atas hati kita. Lebih gak ingin hak tu lagi berbanding dengan hak ni, kerana sengatan syahwat dunia dalam hati kita susah nak hilang, payah nak hilang. Sebab tu kita ni kan, walaupun halal, bila benda unsur dunia dan benda bercita-cita ke arah nafsu syahwat, tak usah duduk kita duduk suka galik sangat dengan benda lagu tu. Jangan, kerana nafsu ni bila dia suka dengan tabiat tersebut, dia seronok dengan muka lagu tu, maka susah bagi dia nak tinggal. Sebab tu kita tak boleh nak jamu nafsu kita, walaupun halal sekalipun. Duk jamu dengan suka semua, duk jamu dengan seronok semua, duk jamu dengan sedap semua, bak mata, bak bercakap, bak pakar, bak makan, bak minum, bak duit, bak mewah. Kita duk jamu nafsu kita. Sebenarnya bahaya tu. Bahaya lagu mana? Kerana itulah kita telah menyuntik syahwat dalam hati kita. Ia lebih berbisa daripada sengatan lebah pada luka kita lagi. Bahaya, memudaratkan hati kita sendiri. Bagaimana kita nak boleh berjalan kepada Allah kalau hati yang telah lama kita duk gala ke dunia, gala ke turut syahwat? Bagaimana kita nak guna hati itu berjalan kepada Allah? Tak mungkin. Sebab tu dia kata, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahwatihi. Bagaimana engkau boleh mengkenderai hatimu berjalan kepada Allah sedangkan dia ditambak dengan nafsu-nafsu syahwat dia? Tak boleh. Jadi bila kita faham demikian, marilah sama-sama dak kena kita cuba paut hati kita sikit. Ilmu ni dia untuk mendekatkan kita dengan Allah Azza wa Jalla, menambah hati-hati ketika dalam sembahyang, menuluh hati-hati ketika berzikir, supaya kita tidak duduk dalam keadaan lalai melihat sesuatu dengan ibrah. Bila hati dalam kitab-kitab tasawuf seperti ini sangat-sangat mustahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati kita, dan semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan boleh mendidik hati kita menjadi hati yang dimujahadah, hati yang telah dimujahadah, nafsu yang telah dimujahadah. Soal sapa ke tak sapa kepada apa seperti disebut oleh musannif itu bab lain. Kerana kitab hikam ni sebenarnya hamparan bagi waliullah dah sebenar, bukan kelas kita. Tak kena, tapi kurang-kurang kita faham perjalanan hati. Kerana bila kita faham perjalanan hati, maka kita tahulah
hati kita ni umpama kata gak nak olah tika mana, nak tarik tika mana supaya kita ngai ke gigi. Tahan sikit. Tak kan ni? Tahan sikit. Jadi sekurang-kurangnya bila kita belajar ilmu-ilmu begini, maka kita tidak turutlah nafsu kita sangat. Kita ada juga lawan. Ada tak kan ni? Ada juga lawan. Kata ulama, sebaik-baik nafsu yang dilawani, sejahat-jahat nafsu yang dituruti. Maka dengan kita belajar kitab-kitab begini, kurang-kurangnya ada juga kita lawan hati kita supaya hati nafsu kita menjadi nafsu yang sebaik-baik nafsu yang dilawani. Semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkati kita. Akhir kalam aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Allahumma anfa'na bima sami'na wanfa'na bima 'allamtana ihdina ilal haqq wa ila tariqil mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.